Assalamualaikum guys, terima kasih kerana menonton. Afif Azman here. So aku akan buat sharing perkongsian berkenaan topik-topik berkaitan dengan hartanah, dan dalam video ni kita nak cerita pasal harga rumah mahal. So, betul ke harga rumah mahal? Siapa yang menyebabkan harga rumah mahal? Adakah ejen yang menyebabkan harga rumah mahal? Okay, so hopefully stay tune. Kita akan bincangkan topik ni. Kalau korang ada pendapat dan pandangan, korang boleh komen di dalam ruangan komen dan korang boleh share. Hopefully bermanfaat untuk mereka yang menonton. Okay, so again terima kasih kerana menonton. Aku just nak buat satu video yang style sembang santai, dan dalam perkongsian ni berkemungkinan korang setuju ataupun tak setuju dengan pendapat dan pandangan aku. Kalau korang rasa tak setuju dan korang rasa mungkin korang ada pandangan ataupun korang rasa ada data yang lebih tepat dan sebagainya, korang welcome to just comment je kat bawah. Kongsikan apa yang korang rasakan, kongsikan apa yang korang fikirkan. So at least we can learn. Kita boleh belajar lah, saling belajar. Yang mana aku tak meletakkan apa-apa pandangan dan persepsi aku dalam semua video aku ni adalah betul semata-mata. Ini adalah just pendapat dan pandangan peribadi. So berbalik kepada tadi, adakah harga rumah itu mahal disebabkan ejen, dan adakah harga rumah sekarang mahal? So untuk soalan adakah harga rumah mahal, benda ni betul, memang tak dapat dinafikan. Tapi aku tak dapat nak state tahun bila yang murah. Faham tak? Contohnya kalau aku cerita 2021, aku cerita harga 2010. Yes, pada ketika 2020, pada waktu sekarang 2021, kita dapat tengok atau kita dapat rasa 2010 tu lebih murah daripada 2021. Itu sebab kita cerita sekarang dan kita tengok harga yang lepas. Tapi kalau kita berada pada tahun 2010 sendiri, kita akan rasa harga waktu tu mahal. And then if kita go back daripada 2010 tu, kita pergi balik ke tahun 2000 lah, 10 tahun sebelum tu kan. Kalau compare 2010 dengan tahun 2000, of course tahun 2010 lebih mahal daripada tahun 2000, meaning tahun 2000 lebih murah lah kan. Tapi pada tahun 2000, orang yang pada waktu ketika itu merasakan harga rumah tu mahal pada waktu itu. So kat sini dah korang sendiri boleh check. Mungkin ada kes-kes yang unik. Rumah terbengkalai tu semua lain lah, lelong tak samalah. Kita cerita rumah yang dalam pasaran primary dengan sekunder lah. So basically setiap masa, setiap waktu rumah itu mahal. Cumanya mahal yang adakah kita mampu sambut, ataupun adakah mahal di waktu kita jangan beli. So kat sini kita nak kena tahulah bila waktu sesuai kita membeli rumah. Sebab kalau soalan kita rumah tu mahal, memang sentiasa mahal. Malah harga sewa pun tak turun. Harga sewa daripada tahun 2000 compare kepada 2010 dan compare kepada 2020 pun harga sewa meningkat. Mungkin ada certain waktu yang dia akan menurun sedikit disebabkan beberapa faktor yang aku akan kongsikan sebentar lagi. Dan soalan seterusnya, adakah ejen yang menyebabkan harga rumah ni mahal? So kalau kita nak tahu, jom kita tengok. Okey, kat sini kalau korang tengok dekat apa ni, diagram ni, dia listkan berapa grup tahun. Contohnya kalau kita dekat Malaysia mudah tahun 1990-an, harga rumah tu dia okey lah, dia nak ke arah naik. And then tahun 2000 dia sedikit turun sebab masa tu ada .com bubble. Malaysia mungkin terkesan sikit.
And then selepas tu dia dalam fasa dia turun sikit, tapi perasaannya dia punya turun tu rendah dia compare dengan yang sebelum ni tak adalah lebih rendah. Maksudnya kalau kita tengok dekat tahun 2001 ni compare dengan sebelum tahun 1990-an ni, 2001 punya rendah ni tidaklah serendah daripada tahun sebelum. Okay, so and then after that dah recover, harga rumah mula naik sampai tahun 2007. Kalau dekat US dia ada housing bubble, kat Malaysia pun dia agak terkesan sedikit. Pun harga rumah tu turun, and then 2010 harga rumah dah mula naik. Dan pada waktu ada waktu yang kita rasa kita akan cakap, ni harga rumah ni turun ni, yes, tapi turun dia dalam satu jangka yang sangat-sangat sekejap je. Dan kita nak tahu bila waktu tepat ataupun waktu sesuai yang kita boleh beli. Waktu contohnya kita kalau nak kata waktu dia turun pun kita tak perasan penurunan dia, sebab dia tak akan turun. Contohnya kalau rumah-rumah yang bawah 500 ataupun bawah 300,000, kalau dia turun daripada 300,000, dia tak akan turun ke 250,000 terus. Daripada 300,000 mungkin dia habis turun kepada 270 macam tu. So perbezaan penurunan tu tak banyak, melainkan rumah tu rumah yang 500,000 ke atas, 1 juta ke atas, dia akan nampak signifikan dia. Sebab dia biasanya akan turun lebih kurang 5 to 10% dia lebih kurang. So kalau harga rumah yang 300, so habis-habis kuat dia akan turun lebih kurang 10%. Daripada 300 dia akan jadi 270,000. So kalau korang tengok dekat sini, kita actually ada 4 fasa yang dalam diagram ni. Graf ni dia share 3 fasa. Aku akan tunjuk korang apa fasa lagi satu tu. So dalam fasa pembelian rumah ni, kita ada recovery phase, explosive phase dengan recession. So kalau tengok yang ini data untuk Malaysia punya property kalau tengok ni residential property price dekat Malaysia. Okay, tahun 2000 hingga 2008, masa ni dia macam, pada aku kata dia sideway ataupun dia stagnant lah. Selepas dia penurunan tahun 2000 ni, dia nak recovery. And then what happened selepas tahun 2008 tu, 2008, 2009, 2010, waktu ni adalah siapa yang membeli rumah memang untung. Tapi kebanyakan orang dia tak beli waktu ni. Sebab apa? Sebab harga rumah tengah jatuh, jangan beli sekarang, nanti dia akan jatuh lagi. Itu yang orang takut nak beli rumah. Masa harga jatuh, orang cakap jangan beli sekarang sebab dia akan jatuh lagi. So kalau tengok betul lah, daripada tahun 2008 ni, dia dekat 2.5, lepas tu dia turun, dan sekitar 2009 dia turun sampai negatif 2.5. Kan dia punya indeks ni. Okay, so jadi korang akan cakap, jangan beli sekarang sebab harga rumah akan jatuh. Yes, betul. Tapi still siapa yang beli pada even peak pada 2008 ni pun memang untung lah. Sebab dia punya, walaupun harga dia yang tinggi sekarang ni, dia tak setinggi dengan pada 2008 yang korang kata tinggi waktu tu, dan dia kata akan jatuh ni, dia tak setinggi pada harga 2015 dan seterusnya. Hopefully korang faham lah. Kalau tak faham sebab dia teknikal sikit je. Okay, so apa yang jadi dekat sini, so pada tahun 2008 ni dia dah jatuh, and then mereka yang membeli rumah pada ketika ini, dia memang untung gila lah. Either dia memang tahu, ataupun dia memang rezeki dia membeli rumah masa tu, ataupun dia memang rezeki lah, maksudnya dia beli, dia tak sangka dan harga rumah akan naik mendadak. Dan masa ni mereka yang tak membeli ni akan rasa terkesan lah, macam kita orang panggil winner's curse. Dekat kawasan ni winner's curse, dia akan duduk dekat atas ni. Nanti aku akan terangkan sikit. Okay, so contohnya kalau dekat Johor, kita ada sekitar kawasan Pengerang. Masa waktu ni ni memang waktu meletup lah ni, sebab masa tu Pengerang tengah meletup dan sebagainya. Harga sewa pun contohnya susah nak cari, yang 1,500 ke bawah. Rumah teres biasa 3 bilik susah nak cari 1,500 ke bawah. Masa tu satu rumah boleh cecah 3,000 tu biasa.
So masa tu ini yang winners curse ni. Masa ni orang tak beli kan. Orang tak beli, orang kata jangan beli sebab harga rumah akan jatuh, akan jatuh, akan jatuh. So bila waktu macam ni, ini waktu orang membeli rumah. Sebab apa? Harga sewa pun mahal. Ini kalau aku beli ni boleh cover sewa dan sebagainya lah. So apa yang diorang buat adalah diorang beli time ni 2010, 2011, 12, 13, 14 dan ada yang beli pada 2014 hingga 2015. Masa tu 2015 pun harga dia tinggi lagi. So kat sini lah kita panggil winners curse. Maksudnya dia beli, dia dapat, dia menang lah, menang membeli rumah tu. Winners curse ni dia ambil daripada teori lelongan sebenarnya. Dia berjaya, dia winners, dia berjaya membeli rumah yang dibida tu, tapi dia kalah dari segi nilai. Dia berjaya membeli tapi pada harga yang sangat mahal. So pada waktu ni, ini adalah waktu kemuncak yang mana ramai orang yang membeli pada harga ataupun tahun ni, dia menghadapi kesukaran sedikit untuk menjual beberapa tahun selepas ni lah. Maksudnya daripada tahun 2016, 17, 18 sampai ke 19 dan sampai kita dapat rasakan sehingga pada aku mungkin sehingga 2019 lah. 2020 kita nampak ada sedikit kenaikan. 2021 pun ada sedikit orang kata improvement lah. So kat sini yang masa dia turun tu orang cakap masa turun ni orang cakap jangan beli sebab rumah akan jatuh. So dia pun tak beli. So bila rumah tengah naik, sewa tengah gempak, dia beli. Masa dia beli and then recession happen. Kita tak jangka, tapi cycle ni memang dah dikaji, memang akan ada. Ni nama dia cycle. Tambah-tambah pula kita berdepan dengan pandemik COVID-19 daripada 2019, akhir 2019, 2020, sekarang 2021 kita masih lagi sedang berlawan dengan pandemik COVID-19 ni. So aku tak adalah expert, tapi masa 2016, 17, 18 ni aku rasa macam ialah sebab aku ada follow beberapa orang-orang yang hebat dalam pasaran tanah, saham dan sebagainya. Aku rasa selagi kita dalam recession, tapi selagi kita tak meletup, kita tak burst recession tu, dia akan stagnan je. Maksud dia apa? Kita recession tapi macam tak ada apa-apa. Dia sembab tapi macam tak ada apa-apa. Jadi akhirnya aku nampak COVID ni yang meledakkan dia kan. Dia dah burst lah ni. So inilah the best part yang mungkin ada setengah orang dia rasa macam yes, waktu-waktu ni waktu suka, tapi yang aku nampak COVID ni dia dah meledakkan waktu recession phase ni. Dan apa yang kita akan jumpa selepas ni adalah sebelum kita dapat recovery, kita akan dekat recession ni kita akan ada correction. Dekat recession ni kita akan ada correction. Selepas kita selesai correction, kita akan mula stabilize balik. Contohnya vaksin semua dah dapat, lebih kurang target kita nak dapatkan 70% rakyat Malaysia di Malaysia mendapat vaksin. And then after that orang semua dah boleh keluar macam biasa, business boleh running macam biasa, pekerjaan semua sektor boleh bekerja macam biasa. Dan masa tu kita mula dalam fasa stabilize lah. And then selepas fasa stabilize ni dalam mungkin ambil masa setahun 2 tahun, kita akan ke recovery. So waktu yang membeli ni, siapa yang membeli pada waktu correction, pada waktu stabilize, dengan pada waktu recovery ni is the best time to buy lah. Walaupun korang akan rasa macam gila nak beli rumah time-time macam ni, tapi korang kena tengok time-time macam ni lah banyak korang kata government bagi stimulus. Maksudnya contoh korang dapat pengecualian stamp duty bagi rumah pertama, pengecualian stamp duty untuk SPA dengan loan. Lepas tu
kita ada HOC. Lepas tu the best part lagi, tak kisahlah rumah pertama, kedua dan ketiga, kita ada lowest interest rate sejak 10-11 tahun. The lowest interest rate. Tak jumpa babe 10 tahun lepas, 5-6 tahun lepas, interest yang serendah ni. Jadi ini adalah waktu the best part, the best time to buy. Walaupun harga rumah korang kata mahal, aku tak tahu bila harga rumah akan murah, kecuali developer buat rumah murah. Itu pun aku tak jumpa, tak banyak lah. Kalau pengalaman aku tengok sekitar kawasan tak kisahlah Johor ke KL ke mana-mana, ataupun aku jumpa klien macam tadi pun aku ada jumpa, dan dia bercerita pasal rumah murah. Nak dapat giliran untuk membeli rumah murah tu pun bukan mudah. So tak apalah, either korang rasa nak menunggu ataupun korang grab peluang membeli rumah pada waktu sekarang. But still, sebelum membeli tu korang kena buatlah study sendiri supaya tak terciduk. Belilah dengan harga yang betul. So insyaAllah kita dalam keadaan fasa recession, kita nak ke arah stabilization ni. Pada masa tu mungkin property akan ambil masa sikit, tapi the best part, bila dia boom, harga dia akan mencanak lah, dia akan meletup. Boleh jadi sekali, kedua kali ganda. So bila kita membeli pada waktu yang betul dengan harga yang betul, insyaAllah kita dapat pulangan yang pada waktu tu, sama ada kita nak jual, sewakan ataupun kita nak hold, kita akan rasa nasib baik aku dah beli pada 2021. Okey. Berkenaan pasal korang kata ejen yang menyebabkan harga rumah ni mahal, kat sini aku nak share analogi yang paling mudah lah. iPhone 12 pada tahun 2021 lah, sekarang ni iPhone 12 dia dah keluarkan. Average dia iPhone 12 Pro pada harga 4,899, iPhone 12 biasa 3,399, ataupun kita round up kan 3,400. Yang iPhone SE 2,000, iPhone 11 2,900. Okey, so kat sini 2,900 iPhone 11 yang baru. Aku nak tunjukkan korang. Okey, ini just contoh lah. Owner nak jual rumah. So kita anggaplah rumah tu adalah iPhone XS Max. Aku punya ni iPhone XS Max ni. So aku sebagai ejen lah. Ada orang nak jual iPhone XS Max. So dia nak jual pada harga, let's say lah 1,000, and then dia minta ejen jualkan. Disebabkan ejen yang jualkan, ejen pun hentak harga 1,000 juga, jadi 2,000. Korang sebagai pembeli, korang nak sambut harga 2,000 XS Max second hand, ataupun korang nak ambil iPhone 11 baru pada harga 3,000. So korang tambah sikit, korang dapat telefon yang lebih baik baru. Kat sini menjelaskan korang sendiri menentukan pilihan korang. Korang boleh menentukan. Kalau harga satu-satu rumah tu mahal, korang boleh cari option untuk rumah yang lebih murah ataupun yang korang rasa mampu untuk dibeli. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai ejen yang berdaftar, korang tak boleh, ejen tu sendiri tak boleh nak tambah harga sesukati. Kalau daripada 1,000, dia tak boleh naikkan 1,000, maksudnya naikkan sekali ganda dan sebagainya, untuk dia ambil hasil keuntungan ataupun perbezaan harga jual beli tu dia ambil. Owner nak 1,000, dia jual 2,000, dia ambil 1,000 tu. Tak boleh. Contohnya rumah harga 100,000, rumah owner nak jual 80,000, and then market value mungkin 100,000, ejen tu jual 100,000. So perbezaan 20,000 tu ejen tu ambil sebagai keuntungan. So tak boleh, itu salah. Kalau korang berurusan dengan broker, mungkin jadilah kes-kes macam tu. So aku ada share juga dengan korang perbezaan broker dengan ejen, beberapa posting aku yang sebelum ni, dan ada juga ejen-ejen lain yang share berkenaan ni. Korang boleh search and study pasal beza
real estate negotiator ataupun perunia tanah berdaftar, ejen berdaftar dengan broker, beza diorang. Okey, itu yang berkenaan dengan korang punya decision lah. Yang ejen tak boleh tambah harga sesuka hati. Dan yang ketiga, sebenarnya ejen ni adalah orang yang memberi nasihat kepada sama ada pemilik ataupun pembeli, penjual ataupun pembeli dengan harga yang betul. Contohnya 10S Max, owner nak jual pada harga 2000, and then sebagai perunia hartanah kita akan cakap, tuan tak rasanya macam harga ni kurang sesuai. Sebab apa? Kalau kita tengok dekat pasaran, iPhone 11 baru kita boleh dapat dengan harga 3000, ataupun iPhone SE yang baru kita boleh dapat dengan harga 2000. So harga yang tuan jual mungkin tak sesuai lah dengan permintaan pasaran. And kita just boleh nasihat pada owner, kita boleh beli cadangan. Tapi kalau owner nak jual juga, itu terpulang kepada owner, sebab itu dia punya barang. Dan sebagai pembeli, korang boleh decide sama ada korang nak membeli ataupun korang nak memilih unit lain, iPhone lain, rumah lain dan sebagainya. Korang sentiasa ada hak membuat pilihan. Taklah korang nak Yelah, maksud aku bukan ejen yang menyebabkan harga tu naik lah. Kita just boleh nasihat, kita beri pandangan dan sebagainya. So kita boleh nasihatkan. And then selepas beberapa waktu yang mana owner tu tak dapat jual pada harga 2000, kita akan nasihat sekali lagi owner tu berkenaan dengan tuan, minta maaf, mungkin harga tuan ni tak dapat dicapai oleh pasaran ataupun tak ada pembeli yang berminat. Tuan berminat tak untuk rendahkan sedikit harga? Nampak? Sebagai perunia tanah, kita akan berbincang dengan pemilik untuk letakkan pada harga yang sesuai dengan keadaan pasaran semasa. So, kalau persepsi korang rasa tetap ejen sekian-sekian, tak boleh buat apalah. Sebab kita tidak kita yang menasihatkan. Yang pertama sekali, owner yang meletakkan harga. Yang kedua, kita yang menasihatkan dengan harga yang terbaik, harga yang sesuai dan sebagainya. Dan pembeli tidak perlu membayar agency fee kepada ejen, sebab agency fee ni dah dibayar oleh owner. Macam yang awal-awal tadi lah aku cakap, kalau lah kata disebabkan dia nak kena bayar pada ejen ni, dia naikkan harga, again korang sendiri boleh decide sama ada harga tu harga sesuai untuk dibeli ataupun tidak. Melainkan kalau lah kawasan tu contohnya tak banyak supply, tak banyak penawaran lah dalam satu kawasan tu, peluang pekerjaan memang meletup dekat kawasan tu, tapi rumah tak banyak. So owner dia ada kuasa lah untuk dia demand, sebab dia tahu kawasan ni tak banyak supply, dan dia yang boleh control the market. So suka hati dia nak letak harga jual berapa, harga sewa berapa. Sama juga dalam keadaan yang mana pembeli boleh control the market. Contohnya kawasan tu kawasan banyak rumah baru dibuat, compare dengan rumah yang secondary subsale yang nak dijual. Ada rumah baru tengah buat, ada yang baru nak buat, ada yang dah siap, ada yang rumah orang lain nak dijual, rumah lelong dan sebagainya. Dan kawasan tu pun tak adalah hot sangat. So kat situ yang buat decision adalah pembeli. Korang boleh buat decision. Kalau kawasan tu korang rasa fair value dia pada harga 300, owner nak jual 500, of course lah korang tak perlulah beli, kan? Melainkan terpaksa sebab dah tak ada pilihan. That's why pertama untuk membeli korang kena study sendiri harga yang berpatutan, dan adakah harga rumah ni memang sentiasa mahal, tapi adakah ini adalah waktu terbaik untuk kita membeli rumah. So again, harap perkongsian secara sembang-sembang santai ni dapat menjelaskanlah serba sedikit berkenaan dengan harga rumah. Aku nak emphasize sekali lagi, bukanlah ejen yang menyebabkan harga rumah tu mahal, tapi benda ni depend kepada permintaan dan penawaran, supply and demand juga.
Kalau supply tak banyak, demand tu banyak, of course harga rumah tu akan mahal lah. Maksudnya rumah tak banyak, orang yang nak membeli banyak, ataupun rumah tak banyak, orang nak menyewa ramai. So of course harga jual atau sewa tu dia akan meningkat. Tapi kalaulah kawasan tu pembeli tak ramai, orang tak minat membeli kawasan tu, orang tak minat menyewa kawasan tu, of course harga sewa dia tak boleh nak push lah. Dia akan kena ikut harga yang sesuai dengan permintaan pasaran pada ketika itu. So harap ini dapat menjelaskan serba sedikit. InsyaAllah aku akan improve from time to time on my presentation dan cara aku menyampaikan. Lain-lain daripada itu, kalau korang ada komen dan apa-apa pendapat, cadangan dan whatsoever, korang rasa tak setuju dan sebagainya kan, komen je kat bawah. So at least benda ni kita akan baiki, improve, belajar dan sebagainya. Dan kalau video ni bermanfaat, korang rasa okey, bagus dia punya content dia, please like, share and subscribe the channel. Okay, tu je. Assalamualaikum.